Assalamualaikum murid-murid. Selamat pagi semua. Apa khabar semua orang hari ini? Cikgu harap semua orang sihat, ceria dan bersemangat untuk meneruskan pembelajaran kita dalam subjek Bahasa Melayu. Okey murid-murid, hari ini kita akan masuk tema yang ke-6 iaitu yang bertajuk Alam Sekitar dan Teknologi Hijau. Okey, teknologi. G-I bunyinya G. Jadi, teknologi hijau. Baik, hari ini kita akan belajar unit 16 iaitu Alamku Sayang. Kita akan belajar tentang alam sekitar. Okey, hari ini kita akan bincangkan muka surat 21 dalam buku teks jilid 2. Murid-murid boleh tengok ada cerita yang bertajuk ada gambar-gambar tentang alam sekitar dan teknologi hijau. Baik, apa dia maksud alam sekitar? Alam bermaksud segala yang ada di langit dan di bumi. Okey, alam bermaksud apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Contohnya apa? Tanah, pokok, laut, apa lagi? Air, udara dan tumbuh-tumbuhan yang lain. Begitu juga dengan haiwan. Okey, kalau sekitar, apa maksud sekitar? Bermaksud tempat atau sekeliling. Jadi apa maksud alam sekitar? Maksudnya alam yang ada di sekeliling kita. Okey, ini dia contoh alam sekitar. Cikgu ada letakkan gambar. Ini apa ni? Kebun teh. Okey, tengok ni ada kawasan macam perbukitan ataupun gunung ganang. Tempat yang sesuai dan sejuk untuk tanam tumbuhan seperti pokok teh. Okey, ini pun salah satu contoh alam sekitar. Kemudian ada gambar bulan. Okey, bulan dan pokok-pokok. Ada gambar air terjun. Ini pun kita sebut sebagai alam sekitar dan juga laut. Baik, seterusnya kita akan tengok apa dia maksud teknologi hijau. Ya, maksudnya ialah penggunaan sains alam sekitar untuk memelihara sumber alam semula jadi. Okey, jadi teknologi hijau ni ialah penggunaan sains yang digunakan dalam cara-cara untuk memelihara. Memelihara maksudnya apa? Menjaga sumber alam semula jadi. Contohnya apa? Contohnya pokok. Okey, ini dia gunakan teknologi untuk menanam pokok. Macam mana rupanya cikgu? Okey, lepas ni kita akan tengok gambarnya sama-sama. Jadi, ini dia penggunaan teknologi hijau dalam, contohnya cikgu tunjukkan gambar di sini, industri pertanian. Okey, tengok sini, ada penanaman sayur. Okey, orang-orang ni menggunakan teknologi. Maksudnya, dia bukannya tanam di ladang-ladang ataupun di tanah-tanah. Mereka tanam di tempat yang menggunakan teknologi hijau, okey, untuk tanam sayur, untuk tanam pokok-pokok bunga. Ini kita sebut sebagai rumah hijau. Okey, di dalam ni kita boleh tanam pokok bunga, pokok-pokok hiasan dan pelbagai jenis tumbuhan, okey. Kemudian ada juga teknologi yang menggunakan cahaya LED untuk menanam sayuran. Tengok ni, untuk menggantikan cahaya matahari. Jadi, sayur-sayuran ni masih boleh hidup di dalam ruangan yang tiada cahaya matahari. Inilah yang kita sebut sebagai teknologi hijau. Murid-murid, mengapakah kita perlu menjaga alam sekitar? Kenapa kita nak kena jaga alam sekitar kita? Ada kesan-kesannya kalau kita tak jaga dengan baik. Apa kesannya? Mari kita tengok sama-sama. Okey, ini dia kesan-kesan kalau kita tidak menjaga alam sekitar kita dengan baik. Akan berlaku pencemaran udara. Tengok ni, kilang-kilang besar mengeluarkan asap yang banyak, jadi udara kita akan jerebu, akan kotor. Bila kita bernafas, akan jadi apa murid-murid? Akan jadi sesak nafas. Kita jadi tak sihat. Sama juga dengan pencemaran kawasan laut. Tengok ni, ada apa banyak di sini? Ada sampah sarap. Okey, ini semua hasil-hasil sampah sarap yang dibuang oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Okey, kita tak boleh buang sampah di kawasan pantai. Mesti buang sampah di tempat yang sepatutnya. Kalau tak nanti jadi macam ni. Okey, kemudian ada pencemaran yang dibuat dalam bentuk penebangan pokok. Okey, tengok ni. Penebangan pokok ni dibuat untuk melapangkan sesebuah kawasan ataupun dia nak ambil kayu-kayunya untuk dijadikan kayu balak. Okey, apa yang jadi bila kita menebang pokok terlalu banyak? Akan jadi tanah runtuh sebab bila hujan lebat tak ada pokok yang boleh serap air tu. Jadi tanah-tanah ni akan jatuh dan mencederakan orang-orang di sekitarnya. Begitu juga dengan haiwan. Bila pokok-pokok ni dah tak ada, haiwan nak tinggal di mana? Okay, mereka akan kehilangan tempat tinggal. Jadi, akan mengancam keselamatan haiwan juga. Okay, kemudian pembakaran terbuka. Awak tengok ni, orang-orang bakar sampah di ruang terbuka. Jadi, sama juga macam gambaran berkilang ni. Kalau kita melakukan pembakaran terbuka, asapnya akan
mencemar udara sekeliling. Okey, udara yang tercemar sangat bahaya bukan saja untuk manusia, untuk kita, tetapi juga untuk tumbuh-tumbuhan dan juga haiwan. Baik, hari ini kita akan belajar dalam buku teks muka surat 22 dan juga 23. Murid-murid boleh tengok ada cerita yang bertajuk Pokok Pembersih Udara. Okey, kita akan baca sama-sama cerita tentang Alice dan ibunya. Okey, murid-murid, mari kita baca sama-sama cerita tentang Pokok Pembersih Udara. Alice, tolong ibu tolak kereta sorong ini ke belakang rumah. Baiklah, saya akan menolong ibu. Mengapakah pokok-pokok hiasan ini hendak dibawa ke sana? Pokok-pokok hiasan ini dapat membersihkan udara. Di belakang rumah kita ada projek pembinaan. Banyak debu berterbangan. Minta tolak dengan berhati-hati, Alice. Baiklah, ibu. Alice akan tolak dengan berhati-hati. Okey, ini cara macam mana kita nak memberikan respons kepada permintaan. Okey, ibu dia minta Alice untuk menolak kereta sorong ni dengan berhati-hati. Bawa pokok apa ni? Pokok bunga untuk disusun di belakang rumah. Okey. Kemudian, Alice cakap apa ni bila dah siap angkat pokok, dia cakap apa dengan ibu dia? Bolehkah ibu beritahu saya nama pokok-pokok ini? Okey, kemudian ibu dia cakap apa? Boleh Alice, nama pokok-pokok ini ialah, yang pertama murid-murid tengok dalam buku masing-masing ada pokok bunga ros, pokok palma, pokok bunga kertas, pokok keladi. Okey, ini dia jenis-jenis bunga hiasan di rumah Alice. Jadi ibu dia kata, harap Alice susun pokok-pokok ini di tepi pagar. Kemudian Alice cakap apa? Baiklah ibu, saya akan susun pokok-pokok ini di tepi pagar. Okey, kenapa ibu dia tanam pokok-pokok hiasan di rumah mereka? Untuk membersihkan udara sebab ada projek pembinaan. Jadi banyak debu-debu yang berterbangan. Sebab itu mereka berkebun dan menanam pokok-pokok tumbuhan hiasan di sekeliling rumah mereka. Baik, sekarang kita akan tengok dalam muka surat 24. Murid-murid boleh tengok ada cerita tentang Sena Terselamat. Okey, ini cerita tentang pokok sena. Ini pokok sena. Okey, pokok sena ni pokok yang besar dan banyak dahannya. Jadi biasanya dijadikan tempat untuk berteduh dari cahaya matahari yang panas. Ini contoh bunganya. Bila dia berbunga, bunganya berwarna kuning. Kita boleh nampak selalunya di jalan-jalan raya. Ada pokok besar tu namanya pokok sena. Okey, mari kita baca ceritanya sama-sama. Sena Terselamat. Sena ialah sebatang pokok yang hidup di dalam hutan. Sena berkawan baik dengan haiwan-haiwan di situ. Pada suatu hari, ketika Sena berbual-bual dengan kawan-kawannya, dia ternampak seorang penebang pokok. "Hei kawan-kawan, cepat lari! Ada penebang pokok sedang menghampiri kita," jerit Sena. "Tidak, kami tidak akan membiarkan kamu dalam bahaya, Sena. Selama ini, kamulah tempat kami berteduh, mendapat makanan dan menghirup udara segar," kata haiwan-haiwan di dalam hutan itu. Okey, awak tengok di sini semua ni ada haiwan apa je? Ada singa, ada monyet, burung, kura-kura, ular dan juga landak. Ini haiwan-haiwan merupakan kawan baik Sena. Ketika si penebang bersiap sedia untuk menebang Sena, dia terdengar ngauman sang singa. Dia ketakutan dan berlari untuk menyelamatkan diri. Okey, tengok ni apa si penebang ni cakap. Pokok dan haiwan di dalam hutan saling bekerjasama. Saya tidak akan menebang pokok di dalam hutan lagi. Okey, mereka saling menjaga. Okey, pokok sena yang besar ni jadi tempat haiwan-haiwan untuk berteduh dan juga mendapat udara segar. Dan haiwan-haiwan ni tolong untuk jaga pokok sena daripada ditebang. Okey, dalam cerita ini, cikgu nak murid-murid semua cuba cari sama-sama apa dia contoh kata nama am dan juga kata nama khas. Okey, yang pertama kita boleh tengok di sini ada perkataan pokok. Kemudian haiwan, kawan, makanan dan juga hutan. Okey, murid-murid mesti ingat kata nama am mesti bermula dengan huruf kecil. Okey, kemudian ada kata nama khas. Kata nama khas mesti bermula dengan huruf besar, pandai. Okey, yang pertama ada Sena, si penebang dan juga sang singa. Okey, ada 3 sahaja kata nama khas di dalam cerita ini.
Sekarang kita akan cuba untuk jawab soalan pemahaman tentang cerita Sena Terselamat. Okey, soalan yang pertama. Siapakah Sena? Okey, dia tanya siapakah Sena? Sena ialah sebatang pokok yang hidup di dalam hutan. Di mana kita jumpa jawapannya di sini, okey. Sena ialah sebatang pokok yang hidup di dalam hutan. Okey, ini jawapannya ada di dalam petikan cerita. Kemudian nombor 2. Mengapakah kawan-kawan Sena ingin melindunginya? Okey, kenapa mereka nak jaga? Sebab Sena merupakan tempat mereka apa? Tempat mereka berteduh, mendapat makanan dan juga menghirup udara segar. Jadi mereka sayang kepada pokok Sena. Okey, pada pendapat kamu, mengapakah si penebang mahu menebang Sena? Okey, kenapa murid-murid rasa kenapa penebang mahu menebang pokok Sena? Pokok Sena ni sangat besar. Jadi kenapa dia nak tebang? Okey, antara jawapannya yang kita boleh letak ialah si penebang mahu menebang Sena untuk mendapatkan kayunya. Okey. Itu antara contoh jawapan yang boleh kita tulis. Baik, hari ini kita akan belajar dalam buku teks jilid 2 muka surat 25. Murid-murid boleh tengok buku teks masing-masing ada cerita yang bertajuk Gembira di Tasik Biru Sarawak. Okey, cerita tentang Alice dan keluarganya pergi ke Tasik Biru di Sarawak. Baik, mari kita baca sama-sama. Hari ini kita nak belajar macam mana caranya untuk menggantikan perkataan yang tidak tepat kepada perkataan yang lebih tepat, yang sesuai di dalam ayat. Okey, mari kita baca sama-sama. Gembira di Tasik Biru Sarawak. Pada cuti persekolahan yang lalu, Alice dan keluarganya berkunjung ke Tasik Biru Sarawak. Mereka melihat ramai tetamu bersenam dan berjoging di sekeliling taman. Taman Tasik ini sungguh indah dan bersih kerana dijaga dengan ketatnya. Orang ramai tidak memetik pokok dan memijak rumput. Sampah dicampak ke dalam tong sampah dengan cermatnya. Udara di Tasik Biru bersih dan sihat. Sejuk mata memandang air tasiknya yang keruh dan tidak tercemar. Malah, pokok-pokok di sekeliling tasik ini tumbuh menghijau dan segar. Alice dan ibunya berasa rimas. Walaupun taman ini dikunjungi ramai, tetapi kesegarannya tetap dipelihara. Okey, cuba murid-murid tengok di sini. Perkataan yang berwarna merah ini merupakan perkataan yang kurang tepat. Jadi kita mesti gantikan dia kepada perkataan yang tepat. Okey, cuba tengok nombor 1. Perkataan tetamu. Okey, tetamu. Tengok ni di jadual ini diletakkan penggunaan kata yang tidak tepat. Nombor 1. Tetamu. Penggunaan kata yang tepat ialah pengunjung. Okey, jadi mereka melihat ramai pengunjung bersenam dan berjoging di sekeliling taman. Kenapa tidak tepat? Sebab tetamu biasanya kita gunakan untuk sesuatu tempat. Okey, tempat contohnya rumah. Tetamu datang ke rumah. Tapi kalau di taman ataupun tempat-tempat yang ramai orang, kita sebut sebagai berkunjung. Okey, kemudian nombor 2, ketatnya. Ketatnya ditukar dengan rapi. Jadi taman itu dijaga dengan rapi. Orang ramai tidak memetik pokok dan memijak rumput. Okey, perkataan memetik biasanya sesuai dengan perkataan bunga. Pandai, okey, bunga. Orang ramai tidak memetik bunga dan memijak rumput. Sampah dicampak ke dalam tong sampah dengan cermatnya. Sampah dicampak atau apa? Sampah dibuang ke dalam tong sampah dengan cermatnya. Ini kita tukar kepada perkataan buang. Seterusnya, udara di Tasik Biru bersih dan sihat. Okey, sihat ni kurang sesuai penggunaan katanya sebab ini bercakap tentang udara. Jadi, udara di Tasik Biru bersih dan segar. Sejuk mata memandang air tasiknya yang keruh. Keruh maksudnya kotor. Jadi tidak sesuai sebab airnya, dia nak cakap di sini airnya bersih. Jadi apa yang kita nak letak? Jernih, okey. Sejuk mata memandang air tasiknya yang jernih dan tidak tercemar. Kemudian, Alice dan ibunya berasa rimas. Okey, ini penggunaan kata yang tidak tepat. Jadi, kata yang tepat apa? Alice dan ibunya berasa gembira. Walaupun taman ini dikunjungi ramai, tetapi kesegarannya tetap dipelihara. Okey, kesegarannya ini kurang tepat sebab ini biasanya untuk udara. Kalau suasana ataupun tempat taman itu kita tulis sebagai kebersihannya. Okey, murid-murid tengok di jadual ini, pokok, kata pokok digantikan dengan bunga. Campak, buang. Sihat, segar. Keruh, jernih. Rimas, gembira.
kesegarannya digantikan dengan kebersihannya. Okey, jadi kita mesti gantikan edit teks ini, cerita ini dengan menggunakan perkataan yang lebih tepat. Baik, sekarang murid-murid boleh tengok dalam buku aktiviti jilid 2, muka surat 27. Kita nak buat aktiviti 3 bersama-sama. Okey, kita baca arahannya dulu. Betulkan kesalahan penggunaan kata yang bercetak tebal ni. Yang warna hitam, perkataan ni ialah maksudnya bercetak tebal. Okey, jadi tajuknya ialah Saujana Mata Memandang. Dahlia teruja setiap kali tibanya musim cuti persekolahan. Dia akan pulang ke kampung neneknya di Kuala Kedah. Sawah terbentang luas, saujana mata menengok di sekeliling rumah nenek Dahlia. Kampung ini dekat daripada hiruk pikuk kesibukan kota. Udaranya sedap dan nyaman. Pemandangan padi yang menguning pula sungguh jelita. Kampung nenek Dahlia hilang daripada pencemaran. Bukit Bukau di atas kampung masih terpelihara. Belum ada tanda Bukit Bukau itu akan diterokai oleh sesiapa. Bagi Dahlia, masa terasa sangat lekas berlalu ketika berada di kampung neneknya. Dia belum puas menikmati alam semula jadi yang indah dan senang di situ. Okey, ini cerita tentang Dahlia. Setiap kali musim percuti persekolahan, dia akan pulang ke kampung neneknya di mana? Di Kuala Kedah, ada sawah padi. Jadi diceritakan tentang keindahan kawasan kampung neneknya. Okey, kita tengok perkataan yang bercetak tebal yang pertama. Okey, menengok. Menengok perkataan yang kurang tepat. Jadi, digantikan dengan memandang. Okey, luas saujana mata memandang. Yang kedua, kampung ini dekat daripada hiruk pikuk kesibukan kota. Okey, apa jawapannya? Jauh. Okey. Kampung ini jauh daripada hiruk pikuk kesibukan kota. Udaranya sedap dan nyaman. Okey, udaranya kurang sesuai untuk menggunakan perkataan sedap. Jadi kita gantikan dengan apa? Segar. Udaranya segar dan nyaman. Pemandangan padi yang menguning pula sungguh jelita. Jelita tak sesuai untuk padi. Jadi kita gunakan perkataan yang lebih tepat. Cantik. Kampung Nenek Dahlia hilang daripada pencemaran. Okey, kampung Nenek Dahlia bebas. Maksudnya tiada apa-apa pencemaran. Bukit Bukau di atas kampung. Tak boleh letak di atas kampung. Ini penggunaan kata yang tidak tepat. Jadi kita mesti tukar dengan di kawasan kampung masih terpelihara. Bagi Dahlia, masa terasa sangat lekas berlalu. Okey, ini kita tukarkan kepada cepat. Masa sangat cepat berlalu sebab dia belum puas menikmati alam semula jadi yang indah dan senang di situ. Okey, senang ini kita gantikan dengan damai. Okey, suasana alam semula jadi yang indah dan damai di situ. Okey, ini caranya untuk kita membetulkan kesalahan penggunaan kata yang tidak tepat kepada perkataan yang lebih tepat. Okey murid-murid, sampai di sini dulu kelas kita untuk hari ini. Terima kasih semua. Jaga diri, jaga kebersihan dan jaga keselamatan selalu. InsyaAllah kita berjumpa lagi dalam kelas yang berikutnya. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.